Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Safwan dari grup 3 akan membentang tentang pensyariatan solat menurut Al-Quran dan sains. Okey, apa itu solat? Solat dari segi bahasa yang berasal daripada bahasa Arab, iaitu solat yang bermaksud doa. Manakala dari segi istilah pula, segala amalan yang dilakukan bermula dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Solat 5 waktu telah disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Isra' dan Mi'raj. Terdapat banyak sebenarnya rahsia di sebalik ketetapan waktu solat, selari dengan manfaat solat bagi kesihatan tubuh badan serta pemikiran kita. Okey, terdapat dalil yang menjelaskan kepentingan menunaikan solat pada waktunya. Contohnya surah Hud ayat 114 yang mengatakan kita hendaklah menyempurnakan solat pada kedua tepi siang dan pada permulaan malam, kerana perbuatan itu dapat menghapuskan perbuatan yang buruk. Merujuk kepada tafsiran ayat, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melaksanakan solat pada pagi dan petang, iaitu merujuk kepada subuh, zuhur, asar, dan malam yang merujuk kepada maghrib dan isyak. Sesungguhnya solat dapat menyucikan jiwa dan menghapuskan dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Hasni. Nombor matrik saya 077175. Hari ini saya akan terangkan tentang rahsia waktu solat mengikut pandangan sains. Mengikut pandangan sains, rahsia pada waktu subuh ia dapat meningkatkan sistem metabolisme tubuh manusia. Ia dikaitkan dengan spektrum warna biru yang pada waktu subuh itu dia dapat meningkatkan ketahanan sistem metabolisme manusia. Seterusnya, rahsia pada waktu zuhur ialah ia berkait rapat dengan frekuensi perut dan hati manusia. Maksud ia dapat meningkatkan sistem penghadapan manusia, yang mana pada waktu tengah hari manusia akan makan dan mereka perlu merehatkan perut mereka dengan melakukan solat. Seterusnya, rahsia pada waktu maghrib ialah ia berkait rapat dengan frekuensi otot, saraf dan tulang manusia, yang mana setelah seharian mereka bekerja, mereka perlu merehatkan badan mereka pada waktu maghrib ini. Waktu maghrib ini telah menandakan waktu untuk manusia berhenti melakukan apa-apa pekerjaan. Seterusnya, saya akan terangkan tentang rahsia waktu solat mengikut pandangan Al-Quran dan sains. Persamaan yang kami dapati ialah waktu solat ini dapat menjadikan manusia lebih bersedia serta sihat, dan ia juga dapat mengelakkan manusia terkena penyakit-penyakit yang berbahaya. Selepas itu, perbezaan bagi rahsia waktu solat ialah mengikut Al-Quran ia adalah kewajipan untuk manusia melakukan solat di awal waktu, tetapi mengikut pandangan sains, solat di mana-mana waktu ia dapat memberi manfaat, dan sains tidak mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk melakukan solat. Secara kesimpulannya, Al-Quran memberikan pedoman dan perintah tentang kewajipan solat dalam beberapa ayat, seperti contohnya surah Hud ayat 114 menerangkan tentang kewajipan solat mengikut ketetapan waktu. Selanjutnya dengan kajian sains, kalau Al-Faslina, waktu solat itu menyimpan aura tersendiri seperti waktu isyak, rahsia ketenteraman jiwa yang sesuai dengan sistem kawalan otak. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fakri bin Afandi, nombor matrik 076458. Seterusnya saya akan berkongsi tentang hikmah yang terkandung dalam pergerakan fizikal semasa solat, khususnya dalam konteks gerakan rukuk seperti yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, kita diberikan pandangan yang mendalam mengenai gerakan rukuk Rasulullah SAW semasa solat. Baginda tidak hanya menjaga keseimbangan dalam meletakkan kedua tangannya serta dengan kedua bidang bahunya ketika bertakbir, tetapi juga melanjutkannya dengan meletakkan tangan pada kedua lututnya dan meluruskan belakangnya hingga mencapai sudut 90 darjah. Pentingnya sudut 90 darjah ini disertakan dengan gambaran segelas air yang tidak bergerak saat diletakkan di atas belakang Rasulullah SAW. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya memberikan arahan tentang tata cara gerakan rukuk semata-mata, tapi juga menekankan tentang kesempurnaan dan keikhlasan dalam ibadah solat. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga menegaskan bahawa Rasulullah SAW tidak menundukkan atau mendongakkan kepala, hanya berada dalam keadaan sedang-sedang sahaja. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan gerakan rukuk dengan penuh khusyuk dan tamakninah. Assalamualaikum. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan manfaat solat dari segi pergerakan fizikal menurut sains. Jadi kita ada 4 pergerakan ketika solat. Yang pertama, takbiratul ihram. Seringkasnya, takbiratul ihram ni adalah gerakan yang menggabungkan mekanisme pengembangan dan pengempisan paru-paru untuk mendapatkan oksigen yang optimum. Jadi gerakan ini juga mengintegrasikan sistem panca indera dengan memfokuskan mata pada tempat sujud. Yang kedua, kita ada rukuk. Rukuk ni dapat menjaga kesempurnaan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pelindung sistem saraf. Di gerakan yang ketiga, kita ada sujud. Jadi umat Islam dalam sehari mereka akan bersujud sebanyak 34 kali. Jadi kedudukan ini dapat meningkatkan aliran darah ke otak kerana kedudukan jantung lebih tinggi daripada kepala. Jadi kedudukan yang terakhir adalah duduk di antara dua sujud.
Jadi posisi ketika duduk di antara dua sujud dapat mengurangkan jenis lemak kerana ketika melakukan duduk di antara dua sujud, perlakuan membengkokkan jari dapat mengurangkan jenis lemak, manakala tisu otot dapat ditingkatkan. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita lihat bagaimana perbandingan antara manfaat pergerakan fizikal dan solat menurut hadis dan sains. Persamaannya ialah baik hadis maupun sains sepakat bahawa solat memberikan pelbagai faedah dan kebaikan terhadap diri kita. Ia bukan sekadar satu rutin ibadah, tetapi juga merupakan perubatan untuk jiwa dan tubuh badan kita. Tetapi untuk perbezaannya, dari segi hadis, rukuk adalah satu bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Manakala dari segi sains pula, rukuk memberikan manfaat fizikal kepada kesihatan tulang belakang. Dengan ini kita boleh lihat yang betapa ilmu agama dan ilmu sains meskipun datang daripada sumber yang berbeza, namun ia melengkapi untuk memberikan kita petunjuk kepada kehidupan kita. Jadi apa yang boleh disimpulkan sini, gerakan rukuk yang diajak oleh Nabi SAW bukan sahaja sebagai ibadah semata-mata, tetapi ia juga sebagai langkah proaktif dalam melindungi dan menyembuhkan penyakit yang menyerang ruas tulang belakang. Ini memberikan kita bukti bahawa ajaran agama tidak hanya membawa kita ke arah ketaatan kepada Tuhan, tapi juga membawa manfaat yang mendalam terhadap keseluruhan kesejahteraan kita dari roh hingga ke tubuh badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan berkenaan dalil tentang kesan solat ke atas kesihatan mental. Yang pertama-tamanya sekali, kenapa kita kena rujuk Al-Quran berkenaan dengan kesihatan mental ni? Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Maksudnya, dan dengan beransur-ansur kami turunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadi ubat dan penawar dan rahmat bagi orang yang beriman kepadanya. Dan Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim melainkan kerugian jua. Jadi apa tafsir untuk ayat 82 surah Al-Isra ni? Okay, menurut Ibn Kathir, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa kitabnya Al-Quran tidak ada kekurangan, baik dari depan ataupun belakangnya. Yang diturunkan dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Al-Quran merupakan ubat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yakni dapat menyembuhkan berbagai penyakit dalam hati. Jadi apa kaitnya solat dengan kesihatan mental? Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Zikrullah ni mengingati Allah. Jadi apa kaitnya solat dengan mengingat Allah, kan? Okay, solat dari segi bahasa, solat berasal daripada perkataan Arab, bahasa Arab. Solat yang berarti mendoakan. Jadi solat secara bahasanya bermaksud doa. Jadi doa sebagai seorang umat Islam, kita hanya berdoa kepada Allah. Teknikally kita mengingati Allah. Jadi dengan solat kita mampu untuk mengingat Allah yang akhirnya menyebabkan kita tenang. Tenang hati kita disebabkan kita mengingat pada Allah. Jadi apa tafsiran untuk ayat ni? Ibn Kathir mengatakan dalam tafsirannya, tafsiran untuk ayat 28 surah Ar-Ra'd ni, hati itu menjadi baik jika bersandarkan kepada Allah dan menjadi tenang ketika ingat kepadanya dan redha Allah sebagai pelindung dan penolong. Assalamualaikum dan terima kasih. Nama saya Syarif Ruzami Syirazi bin Syarif Radizin dan nombor kad matrik saya 078113. Saya akan membincangkan tentang manfaat solat berdasar kesihatan menurut sains. Menurut kajian Noor Azza Aziz, tekanan darah akan berkurang selepas melakukan solat fardu berbanding dengan sebelum melakukan solat fardu. Ini bermakna tekanan darah adalah pada tahap normal dan melambangkan bebas daripada stres. Gelombang boleh diukur dan terbahagi kepada 5 jenis gelombang. Gelombang otak mempunyai berbagai frekuensi yang berkaitan dengan tahap fizikal dan emosi. Semasa solat, gelombang menunjukkan jenis alfa, iaitu relax. Seterusnya, perbandingan antara solat pada kesihatan mental dalam solat menurut Al-Quran dan sains. Bagi persamaannya ialah dapat memberikan rasa ketenangan dalam jiwa seseorang manusia. Manakala perbezaan, menurut Al-Quran, seseorang dapat mendekatkan lagi dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia. Manakala sains menunjukkan keadaan gembira pada manusia melalui suatu hormon yang dikenali sebagai endorfin. Kesimpulannya, solat dapat memberikan ketenangan dan keseronokan kepada seseorang serta memberi kestabilan dari aspek kesihatan mental. Terima kasih. Jadi melalui perbentangan sebentar tadi, kami dapat rumuskan bahawa ibadah solat mempunyai pelbagai kelebihan dan kebaikan pada tubuh badan kita dari aspek rohani dan jasmani. Selain itu, sudah semestinya dengan solat itu sendiri, kita dapat menjadi seseorang yang menepati masa dan menghargai masa. Ibadah solat juga mempunyai kelebihan untuk membantu seseorang itu menguatkan ketahanan fizikal dan mental melalui pergerakan dan bacaan ketika dalam solat itu sendiri. Sebagai contoh, kedudukan ketika rukuk dapat mengurangkan tekanan antara tulang-tulang belakang.
Ibadah solat juga dapat mengurangkan tekanan serta dapat menghasilkan keadaan yang tenang kepada otak.